أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini untuk sama-sama kita melihat kepada halaman 280 di mana Allah menceritakan tentang apakah kesan kepada mereka yang sudah membuat persediaan bertemu Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka yang tidak membuat persediaan. Dan pada hari ini kita bersama Ustaz Tirmizi Ali. Apa Ustaz? Baik, alhamdulillah. Sihat Ustaz hari ini? Baik, alhamdulillah. Apa khabar ini? Alhamdulillah kita bersyukur hari ini kita bersama dengan tuan-tuan yang berada di online untuk sama-sama kita melihat halaman 280. Tuan-tuan puan-puan yang berada di depan kaca TV, ya teruskan kita berdoa Allah izinkan kita istiqamah bersama Al-Quran. Al-Quran ini seperti air daripada langit, ia akan menyuburkan tanah-tanah yang kontang. Al-Quran ini bila ia diberikan dan ia tidak ada had sebenarnya kepada hati kita, hati yang kontang, yang rasa resah, gelisah, rasa pelbagai perkara perasaan menghadapi ujian dalam hidup, ia akan menjadikannya sebagaimana air yang akan memberi kesuburan, menumbuhkan tanaman ataupun pohon syajarah at-tayyibah yang akan menghasilkan buah-buahan manfaat kepada manusia sepanjang masa dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kesan Al-Quran yang kita nak baca pada hari ini, halaman 280. Kita saksikan sinopsis atau ringkasannya. Pada ayat yang ke-111 kita akan melihat kepada bagaimana setiap insan, setiap manusia akan membela diri dan diberi keadilan di akhirat nanti. Allah tidak akan menzalimi. Ini ayat 111. Diikuti pada ayat 112 hingga 113, apakah kesan akibat kepada kufur nikmat apabila berada di dunia. Allah jelaskan kesannya kepada satu penduduk negeri ataupun negara yang kita ingin ambil pelajaran pada hari ini. Diteruskan pada ayat 114 hingga 118 berkaitan dengan pentingnya mencari makanan yang halal lagi baik dan betapa perlu kita jauhkan makanan yang haram, sama ada dari segi fizikalnya, dari segi sumbernya, dari segi spiritualnya, yang kita akan cuba fahami daripada surah An-Nahl halaman 280. Jadi mari sama-sama kita mulakan dengan doa kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita mulakan dengan bacaan ayat 111 hingga 114 dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Dr. Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang dimuliakan. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita meneruskan muka surat yang ke-280, ayat yang ke-111 hingga 114 terlebih dahulu untuk sama-sama kita bacakan dan terus kita share, kita sebarkan majlis ilmu kita ini, My Quran Time baca faham amal, kepada seluruh rakan-rakan kita yang kita kenali dan kita tag di Facebook ataupun share. Mudah-mudahan mereka semua dapat sama-sama belajar Al-Quran Karim, insya-Allah. Baik, 111 hingga 114, jom kita bersedia sama-sama kita mendengar dan membaca ayat-ayat daripada ayat Al-Quranul Karim, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, begitulah daripada ayat 111 hingga 114 sebagai satu pengajaran yang penting tentang bagaimana sambungan semalam Ustaz ya. Pada Allah menyatakan di hujung ayat 110, inna rabbaka min ba'daha laghafurur rahim. Ya, sesungguhnya Allah amat selepas semua perkara itu amat mengampun, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Apa semua itu? Ba'daha, selepas seseorang itu melakukan hijrah. Selepas hijrah kerana diuji, disiksa di Mekah itu, kemudian bersungguh-sungguh dan bersabar. Tiga perkara ini kalau dibuat di dalam sesuatu kehidupan kita, tuan-tuan sekalian ya, hijrah tak semestinya dari segi fizikal semata-mata daripada Mekah ke Madinah, tetapi hijrah daripada perkara yang tidak baik kepada perkara yang baik. Maka kalau kita buat dan kita berjihad, bersungguh-sungguh melaksanakan pembaikan dan juga kita bersabar kalau ada cabaran di tengah jalan itu, maka Allah menyatakan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Pada hari, sambungan ayat 111 ini, yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha, pada hari setiap daripada kita membela dirinya sendiri. Ya, tujadilu an nafsiha, perkataan yang penting Ustaz ya, di mana pada waktu ini setiap orang kisah pasal diri dia sahaja. Ya, dia tak kisah dah pasal kelemahan orang lain, dia tidak lagi menyerang orang lain. Hari itu apa? Hari pembalasan. Bila sampai di hadapan Allah, Allah kata wa tuwaffa, Allah akan sempurnakan kullu nafsin, setiap diri dengan apa yang mereka amalkan, la yuzlamun wa hum la yuzlamun, tidak akan dikurangkan walaupun sedikit. Ya, kalau kita buat perkara kebaikan, baca Quran Ustaz kan, dapat 10 pahala bagi satu huruf itu, tidak akan dikurangkan. Dia kalau katakan pada waktu di dunia ini baca satu huruf dapat RM10 Ustaz. Tak payah RM10 lah, 10 sen pun cukup. 10 sen kan. Kalau kita baca tadi tu Ustaz, baca pimpin tadi tu, rasanya banyak dalam akaun tu Ustaz. Penuh. Kalau biasanya kebiasaannya Ustaz, satu baris tu ada dalam 40 huruf. 40 huruf. Mana 40 darab dengan 10 lah. Darab dengan 10 lah ya. Kalau katakan 10 sen tadi tu
40 kali 10 RM4. RM4 ada berapa baris Ustaz bawah sampai ni? 15. 15. RM4 kali 15 RM60 satu hari. Oh memang bank Ustaz tak cukup, kena transfer kat saya. Kalau sampai gitu tak muat. Okey. Tetapi kerana tak nampak perkara tersebut, dan perkara yang tak nampak itulah sesuatu yang lebih besar daripada perkara yang nampak. Kalau tuan-tuan nampak TV sekarang ini nampak kecil saja Ustaz ya. Tapi di sebalik yang tak nampak itu, tak nampak TV Al-Hijrah, tak nampak apa lagi, tak nampak bumi Malaysia secara umumnya, tak nampak segala negara yang ada di dunia, tak nampak. Yang tak nampak itu lebih besar daripada yang nampak. Itu sebabnya orang yang berjaya adalah orang yang beriman perkara-perkara yang tidak nampak. Bukan khurafat, tetapi percaya, beriman dengan ilmu yang benar. Jadi ayat 111 ini memberi pelajaran kepada kita bahawa kita perlu berusaha sedaya upaya dalam hidup kita ini berhijrah ya, dan kemudian berjihad, bersungguh-sungguh belajar Quran, membuat pembaikan dalam keluarga, dalam masyarakat, dan bersabar ya, kita optimumkan potensi yang ada kerana nanti akan disempurnakan. Waktu wafat itu disempurnakan seperti orang bayar gaji Ustaz ya. Hujung bulan Allah dapat gaji, kita rasa puas hati. Puas hati. Dan cuba tuan-tuan bayangkan kalau katakan RM60 tadi itu kali setiap hari baca, itu baru satu muka surat Ustaz ya. Kalau tambah lagi tuan-tuan baca pada pagi tadi, kemudian malam, kemudian baca, dan dalam solat pun kita baca, gaji kita memang terbaik ya apabila sampai di akhirat nanti. Dan Allah beri ya, kalau orang cakap tentang KWSP, orang dapat sampai 100-200 ribu pun dia dah rasa amat bersyukur, apatah lagi simpanan akhirat ini, saham akhirat ini Allah janjikan Allah tidak kurangkan walau 1 sen, Allah gandakan lagi ada. Ini adalah janji Allah kepada mereka yang ingin mengambil pelajaran. Dan selepas itu Allah membawakan perumpamaan yang menarik. Kalau semalam kita sudah pun melihat kepada beberapa perkara ya, hari ini kita tengok satu perumpamaan. Dalam surah An-Nahl ini banyak perumpamaan Ustaz ya. Banyak perumpamaan. Salah satunya wadaraballahu mathalan qaryatan. Allah berikan satu perumpamaan tentang suatu negeri. Kanat aminatan mutmainnatan yatiha rizquha. Mereka diberikan keamanan, mereka tenteram, dan mereka diberikan rezeki yang amat-amat melimpah ruah ya, min kulli makan, daripada seluruh pelosok. Ini merujuk kepada apa? Salah satu contohnya sudah tentunya turun di Mekah. Ini merujuk kepada bumi Makkahul Mukarramah salah satunya. Kalau kita lihat kepada bumi Makkah ini adalah bumi yang subur, bumi yang amat indah. Kalau orang pergi haji Ustaz ya, pergi haji, pergi umrah, apakah yang kita lihat? Mekah itu didatangi oleh pelbagai sumber manusia ya, orang datang daripada kanan, kiri, depan, belakang, orang kulit putih, kulit hitam, semua datang ke sana, dan rezeki melimpah ruah ya. Bila pergi haji umrah begini Ustaz kan, mereka bukannya bawa 1 sen 2 sen, di sebalik mereka itu banyak duit yang dibawakan. Kerana apa? Kerana Allah yang mengurniakan kepada mereka. Tetapi apakah yang berlaku? Apa yang berlaku? Fakafarat, kerana mereka mengingkari bi'an umillah, beberapa nikmat daripada Allah, fa adzaqahallahu libasal ju' wal khauf. Allah pakaikan kepada mereka, Allah berikan kepada mereka, rasakan mereka apa? Yang pertama, lapar. Daripada semewah-mewah yang ada tu, lapar dan juga takut. Lapar dan juga takut. Libas itu maksudnya pakaian. Bila pakaian itu jadi lusuh Ustaz ya, mula-mula pakaian cantik, tapi bila Allah letakkan perkataan libas ini, ada dua paling kurang sudutnya. Satu, dipakaikan, sepatutnya cantik jadi tak cantik, daripada baru jadi lusuh. Dan lusuh itu disebabkan apa? Apabila seseorang itu kufur kepada nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bima kanu yasnaun, kerana mereka melakukan bukan sekadar buat biasa-biasa Ustaz ya. Kalau biasa-biasa yaf'alun ataupun ya'malun. Yasnaun ini mereka merancang sistem-sistem yang rosak, yang kufur kepada nikmat-nikmat yang kita tengok dalam surah An-Nahl ini adalah surah An-Ni'am yang menceritakan banyak nikmat, termasuklah rezeki yang melimpah ruah kepada Mekah itu pada suatu masa dahulu. Ada nabi mereka kufurkan. Apa yang berlaku selepas nabi berhijrah ke Madinah? Tak lama selepas itu Ustaz, kemarau.
selepas itu binatang-binatang ternakannya mati. Sehingga kan Abu Sufyan daripada Mekah itu minta pada Nabi untuk doakan balik agar dimudahkan ataupun dikembalikan kembali kemajuan pada bumi Mekah ini sendiri. Apa yang kita belajar daripada sini Ustaz, sebenarnya dosa sesuatu negeri itu dia memberi kesan pada negeri tersebut. Kalau banyak sangat dosa yang berlaku, kufur berlaku dalam sesuatu kawasan, orang bergaduh, ya, tak sembahyang, tak nak baca Quran, yang berkuasa bergaduh sesama sendiri, yang berbisnes menipu sesama sendiri, rakyatnya ataupun penduduknya itu tidak mahu solat, tidak mahu membaca Quran, dia marah pada orang atas marah pada orang bawah. Akhirnya kesannya apa? Allah kata Allah akan pakaikan pada mereka al-ju' wal khauf, ya, iaitu masalah lapar dan juga masalah ketakutan. Dan inilah yang berlaku sepanjang sejarah, ya. Apabila kita melihat kepada keadaan kita di Malaysia sekarang Ustaz, ya, kita sebagaimana Hafsah isteri Nabi, bila dapat maklumat bahawa ketika pemerintahan Saidina Osman dibunuh kan, ketika itu bila dia dengar saja peristiwa tersebut, dia terus teringat ayat ini, iaitu kerana masyarakat yang sudah banyak kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akhirnya Allah akan menimbulkan rasa masalah ekonomi, ju' sampai tak ada makanan, dan juga al-khauf, rasa tak selamat, sehingga kan Saidina Osman itu dibunuh dan orang rasa kalau ketua Perdana Menteri lah, ya, sampai dibunuh, khalifah dibunuh, ini petanda bahawa negara itu tidak aman. Ini petunjuk kepada kita pada zaman pandemik ini Ustaz, ya, bila Allah beri kepada dunia ini mula ekonomi merudum dan keadaan pun bila duit tak cukup, mulalah orang mencuri, orang membuat perkara-perkara yang tidak aman, ya, dan perkara ini adalah satu signal daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlu sama-sama kembalikan balik kepada mengikut Rasul sebagaimana ayat 113. Sama-sama kita baca, diulang kembali ayat 113 bersama Ustaz Tirmizi. Baik, alhamdulillah. Kita nak pasakkan lagi keyakinan kita untuk membaca kembali ayat yang 113, kekuatan kita mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam semua keadaan macam mana sekalipun. Kita tidak tinggal dengan sunnah Nabi ataupun Al-Quran, sebagaimana selalu Ustaz Fas kata, kita follow rapat-rapat. Baik, ayat 113. Auzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. Sadaqallah. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka seorang rasul daripada kalangan mereka sendiri, tetapi mereka mendustakannya, oleh itu mereka ditimpa azab dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Maksudnya apabila datang kepada orang-orang Mekah itu risalah, mendatangnya mesej yang baik dengan dihantarkan rasul sebagai contoh teladan, tetapi mereka mendustakan perkara tersebut, maka Allah memberikan kepada mereka azab, memberikan hukuman kepada mereka. Wahum zalimun, merekalah yang zalim, bukan Allah yang zalim. Bila datang mesej itu pada zaman ini tuan-tuan sekalian, Al-Quran ada, kita boleh dengar dalam My Quran Time, banyak kelas-kelas online Ustaz, ya. Betul. Sebenarnya semua perkara ini bukannya untuk didengar semata-mata, tetapi perlu dibenarkan. Bukan dengar sahaja tetapi perlu dibenarkan. Dan Allah menegur kepada orang yang mendustakan, yang merasakan bahawa alah Quran ni tak ada, tak pentinglah, ya, Nabi ni halah tak apalah kan, kita zaman setengah pandemik ini, Quran ke hadis ke apa semua ni, yang penting kita nak handle COVID-19 contohnya, ya. Kalau itu cara berfikirnya, itu tanda mendustakan, menafikan, deny, ya, menafikan kebenaran. Maka apa yang berlaku? Orang ini digelar zalim dan akan diazab oleh Allah SWT. Dan kita tidak mahu negara kita ini diazab disebabkan apa? Kita sesama kita tidak membenarkan mesej yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Al-Quran.
Dan inilah usaha kita bersama, kita baca, kita cuba nak faham dan kita nak cuba mengamalkan apa yang ada di dalam apa yang dibawa oleh Nabi. Apakah bukti bahawa kita ini betul-betul ikut pada Nabi, membenarkan mesej Nabi? Ayat 114, fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba, makanlah daripada apa yang direzekikan Allah halal dan tayyiba. Ini surah Makkiyah Ustaz ya. Yeah. Surah Makkiyah. Jadi kalau kita tengok cerita di Makkiyah ini, peraturan taklah banyak sangat. Ya, tetapi antara mesej penting halalan tayyiba di Mekah ini ialah apa? Jangan menipu. Ya, jangan rasuah. Jangan makan harta orang lain. Jangan scam. Ya. Apa lagi? Riba. Ya, tidak. Ini perkara-perkara yang berada di Mekah yang ditegur Allah. Jadi halalan thayyibah ini selain bercakap tentang yang disembelih, ya, binatang yang disembelih, juga bercakap tentang sumber kerana corruption ataupun rasuah berleluasa. Penipuan berleluasa di Mekah, kerana berlaku peristiwa itu, maka Allah menghancurkan ataupun Allah memberikan kemarau kepada bumi Mekah, apatah lagi bila ditolak Nabi daripada Mekah, dihalau sehingga Nabi berhijrah ke Madinah itu sendiri. Jadi di sini sebenarnya Allah kata suruh makan makanan yang halal dan thayyibah, cari ya sumber yang halal dan thayyibah, dan yang keduanya bersyukur kepada nikmat Allah jika kamu semua beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah peringatan yang penting kalau kita lihat bahawa binatang ternakan ini, ya, kita tahu bahawa jika nak makan, pastikan makan yang halal. Pasal kalau zaman jahiliah itu dia siap bagi nama lagi Ustaz ya, kepada lembu ke, kepada unta ke yang tertentu, nama Bahirah lah, bagi nama-nama Saibah. So itu tidak halal ya, selain daripada tidak disembelih dengan cara yang betul, dan juga sumber. Kadang-kadang dah halal lah pun dah disembelih, tetapi duitnya dapat daripada gaji yang tidak sah. Maka ini adalah pelajaran penting kepada kita agar menjaga sumber, disembelih, membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, iaitu perkataan kita ialah jadala. Itu perkataannya berdebat ataupun berhujah. Jangan kita banyak berhujah untuk orang lain, tetapi berhujahlah, bersedia untuk kita siapkan kita dapat tak berhujah di akhirat nanti. Dan pada waktu itu hanya kita kisah pasal amalan kita 29 kali disebut dalam Quran. Moga-moga dengan kita selalu baca Al-Quran ini, kita selalu persoalkan diri kita berbanding banyak sangat mempersoalkan kepada orang lain. InsyaAllah kita kembali semula untuk menyambung melihat apakah lagi peranan untuk memastikan negeri ini aman, negeri ini terus sentosa. Kita sambung My Quran Time, baca faham aman insya-Allah. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Sadaqallahul Azim. Dan apabila dibacakan Al-Quran itu, maka hendaklah engkau dengarlah dengan tekun, dengarlah dengan sebenar-benarnya, wa ansitu, dan diamlah, moga-moga kamu beroleh rahmat. Masya-Allah, subhanallah. Bagaimana tadi Ustaz Fas menyebut, kalaulah bila disempurnakan balasan kita, tak cukup, kalau istilah dekat dunia hari ini, tak cukup tempat letak harta dah penuh.
bila Allah Taala balas, kerana Allah Taala balas di akhirat tu sempurna dengan sebaik-baik balasan. Bayangkanlah kalau lebih kurang tambah tolak lebih kurang satu baris tu, kalau kita kira ada lebih kurang 40 huruf. Darab dengan 15 baris, satu page dah ada 600 huruf. Mana satu muka kita baca ada 600 huruf. 600 huruf kalau darab dengan kat Nabi sebut dalam hadis, darab pula 10 jadi 6000. Maknanya 6000, tak tahu 6000 apa nak sebut Ustaz. 6000 dah pahala kita dapat satu page saja muka surat. Subhanallah, Allah Taala balas begitu hebat balasan Allah, balasan yang sebaik-baiknya. Maka kita perbanyakkanlah, jangan sibuk kita cari kesalahan orang lain, jangan sibuk kita berdebat-debat perkara-perkara yang sia-sia, tapi kita memperbanyakkanlah saham kita, insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada penonton terus setia My Quran Time, baca faham amal. Kita nak tengok sikit tajwid pada hari ini berkenaan dengan mad lazim kalimi muthaqqal. Kita lihat di slide kita. Okey, ini dah dia ke perhujung-hujung perbahasan. Selepas ni kita akan masuk berkenaan dengan mad lazim kalimi mukhaffaf pula. Kan kita masuk dengan mad lazim harfi yang berkaitan huruf-huruf pembukaan surah pula. Okey. Mad lazim kalimi muthaqqal yang kita dah belajar, dan juga mad lazim kalimi mukhaffaf yang telah kita belajar. Harakatnya sama, dibaca dengan kadar 6 harakat, tidak boleh dikurangkan ataupun tambah. Waladdallin, Allah, tak cukup 6, 2, 3 saja. Seboleh-bolehnya biarlah sampai 6 harakat mengikut kadar kelajuan bacaan tempo kita. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, biar 6 harakat. Dan yang kedua kita dah sebut, kalau mad lazim kalim muthaqqal dia bersabdu, maka di hujung itu kita tekan sedikit biar jelas huruf itu, sebab dia bersabdu kan, ataupun orang sekarang sebut istilah an-nabru. Kalau lam lah waladdallin, istilahnya an-nabru pada lam. Kalau jim lah liyuhajjukum, supaya jelas, jangan dilemahkan, takut jadi kita menggugurkan sabdu itu. Mukhaffaf dia tidak ada sabdu, dia mati saja. Ada 2 tempat saja dalam Quran, iaitu pada surah Yunus ayat 51 dan 91. Kalimah yang sama, al-ana. Ada pun mad lazim kalim muthaqqal, jumlahnya contohnya dalam Al-Quran sangat banyaklah, sehingga sampai ke 100 tempat mad lazim kalimi muthaqqal yang banyaknya. Adapun mukhaffaf hanya 2 tempat saja. So kita lihat perbahasan mad lazim ini supaya kita nampak cara kita nak membaca Al-Quran. Bahkan sebenarnya setiap hari waladdallin tu adalah mad lazim kalimi muthaqqal. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi berkongsi tadi tentang mad lazim kalimi Ustaz ya, muthaqqal dan mukhaffaf. Ada 102 tadi tu ya, tempatnya. Jadi itu memudahkan kita. Yang 2 tu mudahlah ya, kita tahu dekat al-an kan, 2 kali sahaja. Yang lain itu adalah yang melibatkan kalimi muthaqqal ya, yang lebih berat. Dan kita beri perhatian kerana di situ sebenarnya Ustaz ya, bila cakap tentang harakat panjang ini, maksudnya hurufnya lebih ke hurufnya sama je Ustaz? Nak tanyalah. Okey, ekstra sikitlah lagi. Kalau guru-guru yang mengajar dia buat contoh kan, dia dipecahkan. Waladh, katakan panjang, ada yang sampai letak sampai 1 2 3 4 alif di situ, nak menggambarkan bacaan tu panjang. Dan pernah juga ditanya kepada guru saya, ini tak ada dalam kitab lah, sebab ada bacaan yang dibaca dengan 2 harakat, ada bacaan yang dibaca 6. Ini dalam ilmu qiraah lah. So orang tanya Syekh, kalau baca 2 6 mana yang bagus? Dia kata, kamu baca 6, panjang suara kamu baca Quran, jadi pahala kamu lebih. Dia kata macam tu. Itu yang saya nak tanya. Logik itulah. Mana kita fikir, logik juga. Mana kalau kita baca yang panjang kan, ambil 6 harakat, kesungguhan baca Quran itu, suara itu disebut dengan Quran, tak sunyi daripada Quran, lagi baguslah. Masya-Allah. Jadi sampai tahap kita pasal bila orang buat bisnes kan, dia nak tahu kalau ekstra sikit masa ni lebih tak? Dia punya bayarannya tadi kan, itu yang
sebenarnya bila Allah cakap wahum la yuzlamun, Allah tidak akan menzalimi walaupun sedikit pun. Jadi bila harakat-harakat ini pun Ustaz ya, kita jaga elok-elok, sebenarnya ada ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan moga-moga ya kita jaga perkara ini, kita dapat ya lebih daripada ganjaran itu adalah rahmat Allah yang melimpah kepada kita, ya, diberi perhatian di dunia lagi, apatah lagi bila sampai ke akhirat nanti. Jadi moga-moga dengan itu, sebabnya bila kita dengar sahaja Quran pun dapat rahmat Ustaz ya, la'allakum turhamun. Apatah lagi kalau tuan-tuan berusaha untuk baca, dengar harakatnya 6, lebih sikit dengar, rahmatnya lebih. Baca lebih, ya, ikut peraturan lah, jangan 6 jadi 8 harakat pasal nak lebih ya, tak, ikut peraturan. Ya, ikut peraturan. Macam orang kerja Ustaz kan, kalau kerja sampai pukul 6 lah, dia kerja sampai pukul 7, kalau dia kata no overtime, maksudnya kalau lebih tu kadang-kadang dia rasa ini pasal tak siap kerja on time ni kan. Jadi ini perkara yang boleh kita ambil pelajaran. Kita nak meneruskan kepada ayat 115 hingga ayat 118, bercerita panjang tentang makanan, ya, tentang sumber, tentang disembelih ataupun yang halal dan haram. Mengapa panjang yang kita akan baca selepas ini? Kerana antara sebab mengapa sesuatu kaum ataupun negeri itu akan diazab oleh Allah Subhanahu taala bila sumber makanannya tidak halal, ya, dari segi judi, dari segi penipuan. Selain daripada itu, dia ambil sumber makanan yang bukan disembelih dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang menyebabkan sesuatu kawasan itu akan diserang ataupun dihukum dengan al-ju' wal khauf, dengan lapar dan juga ketakutan kerana tidak menjaga peraturan yang Allah tetapkan. Jom kita baca apakah peraturan itu, ayat 115 hingga ayat 118. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Kita nak terus membaca ayat 115 melengkapkan muka surat yang ke-280 ini, pasal makanan ya. Jadi ayat-ayatnya pun boleh tahan juga cara sebutan-sebutannya juga. Mudah-mudahan juga menjadi makanan rohani kita, Al-Quran, menghidupkan hati kita, memelihara diri kita daripada perkara-perkara yang Allah Taala haramkan dan apa yang halalkan. Kita mengenal pasti apa yang Allah sebut dalam Al-Quranul Karim. Baik, kita baca dahulu ayat 115 hingga 118. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
Sadaqallahul azim. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan ayat 115 hingga 118. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan haiwan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan kerana menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Allah menjelaskan pada ayat 115 ini apakah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa inna ma itu maksudnya apa yang sedikit sahaja yang diharamkan, yang lainnya semua itu dihalalkan, ya, iaitu apakah yang diharamkan? Yang pertama, bangkai, ya, bangkai itu sama ada dia tidak disembelih dengan ataupun yang mati tanpa disembelih, waddam dan juga darah, dan juga daging khinzir, ya, dan juga wama uhilla li ghairillah bih, iaitu sesuatu binatang, mungkin ayam, kambing dan sebagainya, tetapi tidak disembelih. Uhilla itu maksudnya dikumandangkan nama selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita tengok hilal, ustaz, ya, hilal kita tengok anak bulan, maka kita kata wah dah masuk bulan Ramadan. Di sini bila kita announce, kita umumkan. Jadi bila uhilla ini maksudnya kita kumandangkan nama apa? Kalau yang diharamkan, nama selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini adalah yang diharamkan. Yang lain semua halal. Yang lain semua halal. Famanitura, ya, sesiapa yang terpaksa dalam keadaan mudarat, ya, tak jumpa makanan selain daripada daging khinzir contohnya, maka pada waktu inilah dibenarkan ghaira baghin wala adin. Kalau macam ada nampak daging bangkai itu sahajalah yang boleh dimakan, tak ada makanan lain, ustaz, ya, kecuali yang nampak dekat atas layar itu, boleh nak makan, ya, tetapi apa, kalau katakan itu bukan pasal kita dah lama ataupun teringinlah kadang-kadang nak makan ular contohnya, tak boleh, bukan baghin kerana ingin sangat ataupun melampau, jangan makan sampai senak perut tersebut, tak dibenarkan. Fa innallaha ghafurur rahim, kalau makan juga Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Jadi ini yang disampaikan pada ayat 115 tentang apakah satu sumber ataupun satu sudut tentang makanan yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ayat 116, wala taqulu, ya, janganlah kamu menyatakan apa yang disebutkan menggunakan lisan, ya, dengan jelas al-kadhib, iaitu menipu bagi pihak Allah Subhanahu Wa Taala bahawa ini halal, yang ini adalah haram. Itu adalah sudut kedua, ustaz, ya. Maksudnya okey kot, kita ambil je projek ambil daging daripada luar negara, ya, kartel yang membawa daging ke dalam negara kita, campur-campur, ustaz. Tak apa, ini halal kan, yang ini tak halal. Dia gunakan halal dan haram itu bukan ikut ilmu daripada Al-Quran, tetapi kerana interest ataupun agenda sendiri, kerana nak bina keuntungan, kerana nak bina bisnes, kerana nak menjatuhkan satu produk. Dia kata, oh, produk sana tu haram, yang saya punya produk halal. Jangan cakap begitu. Ada orang buat gitu. Pasal nak lakukan produk dia itu, dia kata dia jatuhkan orang lain dengan dia sebarkan maklumat haram, tulis bahan-bahannya. Kalau betul okeylah, ya, tetapi kalau tak betul ataupun sekadar tekaan, ini kemungkinan ada arak di dalam kek ini, jadi boikot produk ABC, itu adalah perkara yang tidak dibenarkan di dalam Al-Quran. Dan mengapa tak boleh? Kerana itu litaftaru 'ala Allahil kadhib. Itu adalah aktiviti mengada-ngadakan bagi Allah pendustaan. Allah tak pernah mengharamkan, kita pula yang mengharamkan, ataupun Allah tak pernah halalkan tapi kita menghalalkan, ustaz, ya. Pasal ada yang setengah yang mungkin liberal, dia cakap buat apa nak susah-susah, Allah ciptakan mestilah untuk dimakan. Kalau dia gunakan logik begitu, dia kata tak apa makan khinzir ke ataupun makan bangkai ke, pasal itu Tuhan yang jadikan. Kalau macam tu baik dia bagi makan batu ke, makan racun ke, ustaz, ya, makan racun, Tuhan yang jadikan, kan. Logik tanpa ilmu wahyu adalah berteraskan kepada nafsu. Allah kata siapa yang buat perkara ini alal kadhib, ya, alallahil kadhib la yuflihun, tidak akan berjaya. Di mana tidak berjaya? Falah itu merujuk kepada kejayaan di dunia pun tak berjaya, orang yang tak jaga makanan, ya, dan apatah lagi bila kita bercakap tentang berjaya di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau mereka
dapat banyak projek, dapat banyak bisnes. Pasal itu isu Ustaz ya. Isu di Mekah itu pada zaman dahulu ialah mereka buat campur-campur itu, buat nama-nama branding tertentu kerana mereka nak buat bisnes. Allah kata mataun qalil. Kaya macam mana pun mereka dengan judi, ya, kita nampak orang yang buat judi, buat arak Ustaz kan. Kilang besar segah-gahnya itu. Sebenarnya kalau kaya macam mana pun Allah kata mataun qalil. Itu kesenangan yang amat sedikit, bagi mereka adalah azab yang amat pedih. Jadi bagi kita tidak mahu bersekongkol dengan orang-orang yang judi, ya, yang arak contohnya. Maksudnya kita kena cuba, kita kena pastikan bagi negara ini judi dan arak itu dia dihapuskan Ustaz. Pasal kalau tidak kita akan bersekongkol dengan perkara yang tidak dibenarkan. Betul. Khawatir nanti Allah akan beri lebih banyak lagi azab kepada negara dan negeri ini. Banyak lagi rezeki yang Allah bagikan. Mengapa kita kena ambil sumber pendapatan bagi negeri ataupun negara daripada sumber yang tidak halal? Dan perkara ini dikaitkan dengan orang-orang Yahudi pada ayat 118 yang kita nak baca sekali lagi, macam mana mereka ini menyalahgunakan, ya, konsep halal haram ini sehingga kan menyusahkan mereka sendiri. Ayat 118 bersama Ustaz Tirmizi sekali lagi. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Ayat 118 terakhir pada muka surat ayat 280 ni, ambillah pengajaran, janganlah kita mendahului Allah Subhanahu Wa Taala Ustaz Fazal. Allah tak kata haram, kita haramkan. Memang berlaku dalam masyarakat kita hari ni Ustaz. Bila kedai tu laku kan. Saya ada satu hari tu saya nak makan dekat kedai tu. Lalu orang kata, "Oh jangan makan." Sebab apa? Katanya ada diletak satu bahan yang bagi sedap, bahan-bahan yang tak elok. Dia orang wujudkan satu keraguan kepada masyarakat, jangan makan dekat situ sebab kedai tu laku. Jadi itulah kadang-kadang perkara yang perlu kita berperhatian, jangan kita mendahului sesuatu yang belum pasti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'alal ladzina hadu harramna ma qasasna 'alaika min qablu wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Sadaqallahu. Dan terhadap orang Yahudi kami haramkan apa yang telah kami ceritakan dahulu kepadamu wahai Muhammad. Kami tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri sendiri. Jadi ini adalah kisah tentang spesifik orang Yahudi. Mereka itu kerana mencampur adukkan halal dan haram. Awalnya halal tetapi mereka menyatakan haram. Akhirnya kesannya ia memberi kesan kepada hukuman daripada Allah, hukum-hukum selepas itu kepada bangsa ataupun kepada mereka yang beragama Yahudi. Jadi ini kesan bila kita menyusah-nyusahkan Ustaz ya, ataupun memudah-mudahkan. Dua-dua tak boleh. Ya, hukum halal, yang haram, jangan pula yang macam tadilah. Bila kata oh sebenarnya ada benda-benda, dia akan menyusahkan sampai satu masa orang pun susah nak menghargai kepada perkara yang halal ataupun perkara yang sudah jelas haram kita mudah-mudahkan Ustaz ya. Tak apalah. Kan itu sumber pendapatan negara contohnya kan, tetapi ia tetap perkara yang tidak halal, tak boleh kita halalkan kerana ia akan mengubah agama kepada negeri dan negara ini. Dan kita tak nak sampai satu masa kita tak sensitif Ustaz ya. Betul. Pergi ke kedai kita rasa oh botol ataupun tin arak itu alah biasalah. Bila dah biasa, satu hari nanti try sikit biasa, lepas tu try banyak biasa. Kita mohon Allah jauhkan, membawa pada resolusi kita pada hari ini muka surat 280, iaitu kita ingin laksanakan kempen syukur nikmat Allah agar tidak ditimpa azab lapar dan takut. Bagaimana kita nak bersyukur? Jangan adakan fitnah ataupun pendustaan terhadap peraturan Allah, dan caranya ialah dengan sentiasa yakin Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Kita berdoa bersama hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Ya Allah Tuhan kami, terimalah akan amal-amalan kami ya Allah, terimalah bacaan Al-Quran kami ya Allah, berikan kefahaman kepada kami ya Allah, bimbinglah kami ya Allah, serta beri kekuatan kepada kami untuk kami beramal dengan setiap isi kandungan Al-Quran ya Allah, sesuai dengan Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Berikanlah kepada kami rezeki yang halal dan barakah ya Allah. Jauhkanlah kami daripada perkara-perkara yang haram ya Allah. Jauhkanlah kami daripada kami memakan perkara-perkara yang haram dan juga sumber kami membeli makanan daripada sumber duit yang haram ya Allah. Ya Allah, bagilah kami khusyuk dalam ibadah apabila kami makan makanan yang halal dan barakah ya Allah. Berilah hidayah kepada kami ya Allah, mudahkanlah kami untuk memahami ilmu-ilmu Al-Quran dan Sunnah ini ya Allah. Sihatkanlah tubuh badan kami ya Allah, jasmani dan rohani kami ya Allah. Cerdaskanlah akal kami ya Allah, serta redhakanlah kami ya Allah. Terimakanlah akan amalan kami ini ya Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Walhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah menerima doa kita sebentar tadi agar kita terus dapat berjuang dengan nilai Al-Quran. Salah satu tandanya kita menjaga makanan sumber dan halalnya ini dalam tabung gerakan Al-Quran. Ini perjuangan bersama kita tuan-tuan untuk nilai ini kita angkat setinggi-tingginya dalam masyarakat agar masyarakat kita terus bersama perkara yang halal, negeri negara ini diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu lagi pada ulangan pada malam nanti dan juga pagi esok. Rancangan ini dibawakan oleh MFDM. Terus mendoakan tuan-tuan ya, jaga kesihatan dan jaga keimanan, jaga vaksin yang perlu didapatkan. Kita doakan Allah pelihara kita yang mengikut SOP, cuba berusaha menjaga keamanan dan kesihatan kita. Bertemu lagi My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.